Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik pakaian dalam solat, dan anda juga boleh menonton secara HD di www.tonton.com.my. Apa khabar akak-akak, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan saya doakan yang dalam kesempitan Allah kurniakan keluasan, yang dalam kesusahan Allah kurniakan kemudahan, yang dalam kegelisahan mudah-mudahan Allah kurniakan ketenangan. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita dapat masuk ke tahun baharu. Orang tua ada berpesan, kalau masuk tahun baharu jangan dilupa dosa yang lalu. Kalau masuk tahun baharu, bab akhirat biarlah nombor satu. Kalau masuk tahun baharu, azam yang lepas jangan buat-buat tak tahu. Terima kasih kepada sedang pendengar, penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kami setiap pagi. Dan pagi ini kita nak bicarakan tentang pakaian dalam solat. Apakah pakaian yang dibenarkan? Kalau ada pakaian yang tidak dibenarkan, apakah ciri-cirinya? Semuanya itu akan kita bicarakan secara tuntas bersama dengan siapa lagi kalau bukan Dr. HD. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabari waras? Alhamdulillah waras. Oh, Masya Allah, jauh pun boleh. Orang putih boleh speaking, bahasa Arab boleh cakap, jauh pun boleh. Tahniah Doktor, hebat benar pagi ni. Baik, Alhamdulillah, kita akan bicara tentang topik pada pagi ini, pakaian dalam solat, ketika solat. Jadi sebarang soalan boleh sahaja ditanyakan kepada doktor, mudah-mudahan adalah jawapan. Jadi sebelum kita nak membuka dan meraihkan soalan-soalan dari anda, jom kita dengarkan dahulu mukaddimah topik pada pagi ini, pakaian ketika solat. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah berikan, semoga tahun 2024 ini menjadi satu lembaran baru bagi orang mukmin, bagi muslim. Semoga Allah berikan kepadanya kasih sayang, memberikan kepadanya kebaikan dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih pada Dai Hakim kerana mengingatkan kita mukaddimah tadi. Oh subhanallah. Mukaddimahnya kalau azam tu jangan buat-buat tak tahu tahun lepas. Kata nak kurus tak kurus-kurus kata. Allahu akbar. Deep tu. Kan, jadi kalau kita ialah nak tingkatkan ibadat, sentiasa mungkin nak menambah amalan-amalan zikir dan sebagainya, semoga dirahmati dan diredai Dai Hakim kita. Amin, amin. Kepada semua kru dalam program Tanyalah Ustaz, semoga Allah berikan kebaikan kepada anda semua, dan tidak dilupakan para penonton yang setia dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga ada kebaikan dalam program ni, kita mengetahui tentang ilmu, tentang hukum hakam, dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Bila kita sebut mengenai tentang pakaian dalam solat ini, sudah pasti ia menjadi satu topik penting. Betul. Sebab rupa-rupanya kita tak sedar yang kita buat tu hukumnya makruh. Allah. Jadi kita selalu buat. Maknanya bukanlah ia menyebabkan solat kita batal, tidak, tetapi menyebabkan pahala kita kurang. Apa gunanya kalau sekiranya kita hari ni solat, kita nak full mark, tiba-tiba solat yang kita solat itu tak dapat seperti mana yang diimpikan. Kerana rupa-rupanya bila kita solat kita ni tak diterima oleh Allah. Kita tak nak begitu. Jadi hari ni kita akan mempelajari
bagaimana mengenai pakaian dalam solat. Semoga dengan kita mengetahui itu kita dapat amalkan. Cuma bila sebut tentang pakaian ni, dalam Al-Quran sendiri Allah gariskan dalam surah Al-A'raf ayat 31. Dan banyak terdapat dalam hadis baginda Nabi SAW menyebutkan tentang pakaian. Antara yang kita boleh sebutkan mengenai tentang pakaian, surah Al-A'raf ayat 31, Allah sebut, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian kamu, mana pakai pakaian kamu yang indah. Ni Allah sebut, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Yang indah ketika mana? Tiap-tiap kali kamu nak pergi ke masjid. Kemudian Allah sebut, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah dan jangan membazir. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang membazir. Ni antara salah satu ayat bahawa Allah suruh kita pakai pakaian yang baik. Itu satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Mudaththir ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir. Maka pakaian kamu hendaklah bersih. Fatahhir, pakaian tu bersih. Ulama membahaskan pakaian ini daripada segi zahir, pakaian kita yang kita pakai, dan juga daripada batin. Bukan saja pakaian yang disebutkan sebagai pakaian, tetapi pakaian hati tu, jiwa tu mesti bersih. Ini yang dibahaskan oleh Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya. Dan ada satu hadis Nabi SAW menyebutkan khusus tentang pakaian. Kata Nabi, innakum qadimuna ala ikhwanikum. Sesungguhnya kamu akan berjumpa dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat kamu. Fa aslihu libasakum. Maka perelokkanlah pakaian kamu. Kalau kita hari ni nak berjumpa dengan kawan, kita elok pakaian kita, kemar, pakai minyak wangi kalau boleh. Bukan spray, botol tu dia nak pakai. Tuang terus. Nak kata apa? Nak kata dia nak jumpa, dia nak orang tengok dia elok, dia nak orang tengok dia indah dan sebagainya. Dia jaga kebersihannya, pakaiannya, pakaian yang dia pilih. Betul. Khas kalau nak berjumpa. Jadi, apa sebab bila kita nak berjumpa dengan Allah yang Maha Agung, yang Maha Esa ni, tiba-tiba pakaian yang kita pakai tak setanding dengan kita nak pakai dengan berjumpa dengan makhluk. Ni kita nak berjumpa dengan raja sekalian raja. Allah. Jadi sudah pasti di sana ada pakaian-pakaian yang perlu kita teliti. Kadang-kadang dia boleh menjadi haram kita pakai. Haram. Kadang-kadang dia boleh menjadi wajib kita pakai. Dia ada boleh jadi juga makruh kita pakai, dan dia boleh menjadi sunnah kita apabila kita pakai. Jadi kesimpulannya dalam mukaddimah ni, Ustaz nak beritahu bahawa pakaian ini dititik beratkan dalam Islam. Mengenai soal kesucian, mengenai soal penampilan. Sebab bila orang berjumpa macam saya tengok, awal-awal masuk dalam tanyalah Ustaz ni, tengok ada da'i kat situ, nampak? Allah. Ini kita kenal ni da'i ni. Ni da'i bukan main sebarang da'i ni. Jadi bila kita nampak pakaian dia, kita tahu ini pakaian khas da'i. Saya tak boleh pakai. Sebab apa? Kalau saya minta da'i, boleh tak saya nak pakai pinjam kod yang ada tulisan da'i? Tak boleh, sebab saya tak masuk dalam program da'i. Mungkin boleh pakai, kita pakai, tetapi ini pakaian khas. Faham? Yang dikenali, orang kena, oh ini pakaian tokoh. Maknanya pendakwah. Jadi sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, bila kita nak solat, dan insya-Allah saya yakin banyak soalan-soalan, antaranya orang wanita akan tanya, Ustaz kalau saya tak pakai telekung macam mana? Betul. Ustaz kalau nampak dagu macam mana? Ustaz kalau belakang tapak tangan ni nampak macam mana? Adakah sah ataupun tidak? Jadi insya-Allah dalam persoalan ni boleh tinggalkan di ruang komen ataupun boleh bertanya, insya-Allah kita akan usaha menjawabnya. Pergi sarapan naik kereta, pulang rumah terus lena. Mari betul pakaian kita, barulah solat jadi sempurna. Jom kita raih soalan pertama pagi ini, datang dari Masripah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah pakaian solat yang sempurna mengikut hukum syariat bagi lelaki dan perempuan? Yang kedua, bagaimanakah kategori pakaian yang menyebabkan solat yang dilakukan tidak sah? Yang ketiga, wanita yang memakai stokin nipis dan menampakkan warna kulit, adakah dibolehkan atau sah solat tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Puan Masrifah. Ada 3 soalan. InsyaAllah kita akan usaha jawab secara ringkas tetapi penuh dengan perinciannya, insyaAllah. Baik, bila kita sebut iaitu solat yang sempurna mengikut hukum syariat, iaitu khususnya bagi pakaian lelaki dan wanita, sudah pasti pakaian bagi lelaki dan wanita ni mesti menutupi aurat. Itu nombor satu. Nombor satu ni, antara syarat sah solat itu menutupi aurat. Bila kita sebut menutupi aurat, lelaki dan wanita ni berbeza. Aurat lelaki daripada pusat sampai ke lutut. Jadi kalau dia tutup pusat ke lutut, sah ataupun tidak, pakaian itu sah, boleh dibawa untuk solat. Tapi kita tak bincang lagi, Ustaz, maknanya kalau tak pakai baju tak apa ke Ustaz? Itu nanti kita akan syarahkan. Tetapi ulama' sebut apabila dah menepati menutupi aurat itu, maka telah sah. Adapun wanita, auratnya adalah keseluruhan tubuh badan, kecuali, kata ulama', muka dan tapak tangan. Ada orang ingat tapak tangan ni Ustaz, tapak saja ke? Tak, sampai ke belakang ni lah. Tapak tangan hingga ke ni lah. Sehingga ke penggelangan tangan. Maknanya yang lain itu semua adalah aurat. Kemudian yang kedua, bila kita sebut pakaian yang menepati syarak ni, dia bebas daripada najis. Najis ini kita dah bincangkan pada awal-awal program waktu saya join dalam program Tanyalah Ustaz ni. Kita dah tahu najis ni ada 3. Najis yang disebut mukhaffafah, najis ringan. Kemudian najis mutawasitah, najis sederhana, najis mughalazah. Dan ketiga-tiga tu ada cara bagaimana kita nak menyucikannya. Sebab tu kalau abang-abang, selalulah abang-abang ni dia pergi, dia alasan dia tak nak solat. Sebab apa? Dia kata, Ustaz, saya masuk tandas tadi. Jadi apa kaitan tandas dengan tak boleh solat? Dia kata, Ustaz, biasalah bila dalam tandas ni kita tak tahu najis melekat kat seluar dan sebagainya. Jadi ini persoalan yang kebiasaan, alasan meninggalkan solat kerana ni. Jadi kita kata, Ustaz, bila ustaz-ustaz kata kan dekat surau ada orang kata kain plekat, kata yalah Ustaz, kain plekat bukan saya punya, nanti kalau kena penyakit macam mana? Ada je alasan dia. Jadi sebab tu Islam mengajarkan cara untuk menyucikan. Bukan susah. Kalau kita nampak, hatta kita nampak najis tu, contohlah terpercik, maka kita boleh sucikan dengan mudah untuk dijadikan pakaian itu. Kemudian kita boleh solat. Tak perlu kita masuk mesin basuh, kena pergi dobi dulu, kena letak sabun dulu, kena putar dulu, baru kita rasa oh yakin baru boleh. Jadi sebenarnya Islam telah menggariskan jalan keluar. Itu yang soalan pertama. Soalan yang kedua, kategori pakaian yang menyebabkan solat yang dilakukan tidak sah, sudah pasti kita sebut, iaitu apabila terdedah padanya aurat. Ini kategori yang tidak sah. Maknanya haram kalau sekiranya kita sengaja. Kalau ada sebab, mungkin ada sebab-sebab yang tertentu, contohnya dia di satu kawasan yang pakaiannya tidak ada, langsung tak ada pakaian. Dia nak tutup pun tak ada. Jadi di sana ada hukum fiqah. Boleh kita solat dalam keadaan tidak berpakaian. Ketika mana tidak ada pakaian yang boleh menutup aurat kita. Ini disebutkan dalam kitab mazhab Maliki, dalam kitab mazhab Syafi'i, sehingga kan boleh solat berjemaah, tetapi jemaahnya tak sama seperti mana berjemaah yang kita lakukan. Kerana kalau nak berjemaah, kita mungkin ada gap. Tetapi kalau berjemaah dalam keadaan semua tak berpakaian, dia kena rapat-rapat. Sebab supaya tidak melihat auratnya. Maknanya mereka sibuk sibuk dalam keadaan solat saja. Bukan sibuk untuk melihat aurat orang. Ini dibahaskan dalam kitab-kitab dalam fiqh. Baik, kemudian yang ketiga, wanita yang memakai stokin nipis dan menampakkan warna kulit, adakah dibolehkan? Kategori ini kita kena lihat. Kalau sekiranya nampak dalam pada kadar yang biasa. Maknanya kalau saya duduk dengan Dai Hakim ni, kan, dalam keadaan biasa orang berbual ni, saya nampak. Bayangkanlah ni, saya nampak auratnya. Maka pakaian itu tidak sah untuk dibawa dalam solat. Sekiranya kalau kita lihat warnanya hampir sama, dia warna kulit dia sawo matang. Dia pakai stokin ni bagi perempuan pun lebih kurang warna itu juga, maka hukumnya kata ulama makruh. Sebab tu orang perempuan elakkan pakai dipanggil apa, handsock ni ataupun stokin dia dengan warna kulit. Sebab dia boleh menyebabkan fitnah tu. Orang kata ni
kulit dia. Jadi menyebabkan benda itu menimbulkan fitnah, maka hukumnya makruh. Dan ulama menyebutkan juga sekiranya kalau pada kadar yang kita kena tengok dekat-dekat, baru nampak kulit dia, maka itu tidak jadi masalah. Dimaafkan. Dan kata ulama, kalau boleh biarlah pakai yang tebal supaya tebal tu bererti kita tak nampak aurat kita ketika mana kita dalam keadaan melakukan ibadat solat. Okey, baik. Jadi banyak lagi yang ingin kita bincangkan, tetapi kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Aku bisa menunaikan segala impian dan hasratmu, asalkan kau sanggup menunaikan segala syarat-syaratnya. Saya perlukan suriat. Ya. Linda kena kuatkan amalan dalam diri Linda. Linda kena dekatkan diri dengan Allah. Hanya Allah yang dapat bantu Linda. Dekatkan diri dengan Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan tadi kita telah melihat sedutan dalam filem Perjanjian Syaitan anak yang kedua. Jadi apa pun masalah kita, tak ada anak, tak ada harta dan sebagainya, bergantung haraplah kepada Allah. Apa sebab? Saya teringat dalam satu ayat surah An-Nisa ayat 48, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang buat syirik, iaitu menyekutukan Allah. Jadi, apa masalah kita? Bergantung haraplah kepada Allah, antaranya dengan kita menunaikan solat. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita berkaitan pakaian ketika solat. Kalau lihat di papan sekarang ini, ada 4 hukum, Ustaz. Dipersilakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa untuk kongsi dan share kan. Betul. Tekan butang like, kongsi kan, sebab bila kita kongsikan, insya-Allah ada manfaatnya kepada diri kita. Antaranya sudah pasti kalau orang mengetahui dengan orang mempelajari, kita juga mendapat saham akhirat. Betul. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat pakaian ketika solat ini, ulama pecahkan kepada 4. Baik. Yang pertama, pakaian ketika solat yang menjadi wajib. Wajib. Ada yang disebut sunnah, ada disebut makruh, ada disebut haram. Jadi insya-Allah abang cameraman nanti dia akan buat betul-betul angle tu, bagi nampak supaya senang kita nak snap gambar tu. Yeah. Tapi sebelum daripada kita nak snap gambar, kita fokuskan apa pakaian ketika solat yang menjadi wajib. Pertama, kata para alim ulama, yang menjadi wajib ini iaitu dia mesti suci daripada najis. Kita dah sebut dah tadi, najis ini ada 3. Betul. Maknanya dia mesti suci daripada najis-najis tadilah. Tak kira lah najis mukhafafah, najis ringan ke, najis sederhana ataupun najis berat. Dan ada cara untuk bagaimana kita nak menyucikannya. Yang kedua, dia mesti menutupi aurat yang kita dah bincangkan tadi. Adapun wanita, kita kena faham bahawa wanita ni aurat dia lebih berat. Dan kita kena ingat juga, dalam mazhab Syafi'i, ini disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab karangan Imam Nawawi, sekiranya terdedah aurat, rambut kita, bila kita dalam keadaan rambut kita sehelai ataupun 2-3 helai yang terdedah, maka solat kita tidak sah. Allah. Sekiranya kita tidak menutupinya dengan segera. Faham? Sebab tu orang wanita sebelum solat, dia pastikan yang boleh didedahkan muka dan tapak tangan. Itu sahaja. Sekiranya tersingkap auratnya. Biasalah kadang-kadang orang perempuan ni dia pakai telekung. Duduk dengan orang sebelah ni duduk atas telekung gitu. Allah Akbar. Kadang-kadang tertarik telekung tu. Faham? Kan, bila tertarik, terkeluar sedikit rambut. Jadi dia kata tak apalah, sikit je pun. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab ulama yang lain ada kata sedikit tidak jadi masalah pada kadarnya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i begitu strict.
iaitu mengatakan walaupun sehelai sekiranya terdedah dan tidak ditutup sehingga habis solat, maka dia kena ulang solatnya. Sebab telah mendedahkan aurat. Maknanya tidak menutupi aurat. Jadi itu yang disebutkan oleh para alim ulama, iaitu wajib ketika mana kita nak solat. Baik, kita pergi pula iaitu perkara sunnah. Apa dia perkara sunnah? Ada 3 kata ulama. Yang pertama, memakai wangian bagi lelaki. Ustaz, orang perempuan tak boleh pakai wangi-wangian. Boleh kalau sekiranya dia duduk rumah. Tetapi kalau dia nak pergi ke masjid, maka kena elakkan. Kenapa? Wangi-wangian ini boleh menimbulkan fitnah seperti mana dalam hadis Nabi SAW. Jadi orang lelaki boleh pakai wangi-wangian ketika mana dia nak keluar untuk menunaikan kefarduan solat dia. Yang kedua, pakaian berwarna putih. Untuk siapa? Lelaki. Lelaki. Dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi, ilbisu thiyabul abyad fa innaha atyab wa athhar. Maka pakailah dengan pakaian berwarna putih, kata Nabi, kerana dia adalah athhar, dia nampak bersih, wa atyab, dan lebih baik. Betul. Jadi orang perempuan, Ustaz, macam mana? Orang perempuan dikenali di zaman baginda Nabi SAW seperti mana yang diceritakan di dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, mereka berpakaian hitam. Ni kebiasaannya di sana. Ustaz, kalau nak pakai warna-warni telekung tidak jadi masalah. Tetapi zaman Rasulullah dikhabarkan seperti mana dalam hadis Bukhari, ketika mana Nabi solat subuh, ada beberapa wanita pakaiannya seperti mana dia datang, seperti itu juga dia kembali, dia balik. Maknanya pakaian tu dia tidak adalah macam kita hari ni ada telekung. Dia pakai keluar macam mana pakaian keluar, begitu juga pakaian solat. Jadi pakaian mereka digambarkan berwarna hitam lebih daripada pakaian berwarna lain. Okey, itu yang kedua. Bagi lelaki, sunnah pakaian berwarna putih. Ni kalau boleh, khususnya kalau hari Jumaat ni boleh pakai warna putih, lagi cantik. Seragam je. Seragam je, warna putih. Betul. Kan? Yang ketiga, pakaian yang terbaik. Seperti mana dalil yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pakaian tu adalah pakaian yang terbaik. Kalau kita nak berjumpa dengan Allah, kita pilih apakah pakaian yang terbaik dalam almari kita. Kan? Jadi kita pakai. Orang dulu, kita ingat dulu waktu kita kecil-kecil, sekarang ni dah jarang lah. Hari Jumaat, khususnya hari Jumaat, ramai yang akan pakai baju Melayu. Masya Allah. Siap sampin lagi. Masya Allah. Jadi pergi ke masjid. Hari ni dah jarang lah. Jarang orang kita pakai pakaian. Kadang-kadang dia kata, alah Ustaz, panas sekarang ni, pakai t-shirt je. Kan? Jadi kita kena pilih pakaian yang terbaik. Itu sunnah. Baik, kalau kita lihat pula hukum makruh. Makruh ni yang pertama, nipis dan jarang yang mampu nampak warna kulit. Macam yang kita sebut tadilah. Pada kadar pandangan biasalah. Kalau sekiranya nampak pada kadar iaitu pandangan yang kita tengok daripada sini pun nampak. Seakan-akan dia nampak warna kulit jarang sangat, maka hukumnya haram. Tak boleh lah. Tapi kalau pada kadar yang terlalu dekat, maka kata ulama hukumnya makruh. Yang kedua, ketat. Pakaian yang ketat, dia dah tutup aurat. Tapi ketat. Yang ketat ini hukumnya makruh, kata ulama. Dan ada persoalan yang hari tu pernah timbul. Ada orang pernah tanya, Ustaz, saya solat, saya dah pakai pakaian yang dia sebut fat-fat dalam bahasa Arab. Fat-fat ni maksudnya yang lebar. Tapi bila kita rukuk, bila kita sujud, dia akan ikut tubuh. Bentuk. Maka itu tidak dikira. Sebab memang pakaian kita pakai besar mana pun, kalau kita rukuk, kalau dia akan ikutlah bentuk tubuh. Takkan dia menegak pula. Takkan dia menegak dia duduk macam tu. Baik pakai kotak. Kan? Jadi itu normal lah. Cuma jangan terlampau ketat. Kalau kita berdiri ni nampak semua bentuk tubuh dan sebagainya. Baik, yang ketiga, kain yang bersifat lembut, yang mengikut bentuk tubuh tadi. Tadi ketat. Yang ni yang dia nampak macam ni, tetapi kain itu kalau kena angin kan, sekarang ni kipas besar pula. Macam melekat, Ustaz. Melekat. Jadi hukumnya macam kain lekra kan. Jadi hukumnya makruh. Yang keempat, bercorak haiwan. Ni ramai yang pakai. Kadang bercorak haiwan, ada perkataan, nama syarikat kita. Betul. Kan? Jadi benda ni sebenarnya memanglah kita boleh pakai. Tetapi hukumnya makruh kata para alim ulama. Lagi-lagi kalau bagi mereka yang solat berjemaah. Belakang kita. Belakang kita duk baca pula. Dia ada pantun pula. Ataupun otai masih berbisa. Otai masih berbisa.
senyum nampak gigi je lah. Betul. Kan contohlah kita pakai dengan pakaian yang ada perkataan, kita solat, orang belakang tak fokus. Sebab melihat perkataan-perkataan ini. Jadi hukumnya disebutkan kategorinya makruh sehingga menghilangkan kekhusyukan dalam solat. Faham. Yang kelima, terdedah bahu bagi lelaki. Dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi, laisa ala atikaihi syai', iaitu yang tidak ada di atas bahunya sesuatu. Maksudnya orang pakai singlet. Okey. Kan singletnya tu ataupun dia pakai kain ataupun bagi seluar daripada pusat sampai ke lutut. Semayang ni kalau saya dulu sekolah pondok kan, Allah tu dia punya ni. Allah ketiak dia punya bulu dia sampai dia kata tak apa ustaz, yang penting kita tutup aurat. Tutup aurat. Jadi ada sama ada dia tak pakai baju ataupun dia pakai singlet yang nampak bahunya, maka hukumnya kata ulama makruh. Baik, yang keenam, pakaian yang berbau. Dia bukanlah kategori najis. Berbau ni kadang-kadang ialah bau kepam, bau masam, bau peluh, macam-macam bau lah. Kalau solat Jumaat tu kita boleh mewarnai bau-bauan ni. Bau-bau yang segar ni. Jadi sebab tu sunat kita mandi. Faham. Jadi hukumnya makruh. Jadi kalau kita tengok yang keempat pula, kategori haram, mempunyai simbol agama lain. Contohnya baju-baju bola. Ni peminat bola ni ramai ni. Sharekan kepada suami-suami. Kalau ada kita tahu negara itu memang ada simbol agama. Maka tak boleh kita pakai. Haram kita pakai. Yang kedua, kalau pakaian tu memang nampak macam jubah. Macam paderi punya. Paderi punya jubah. Nampak macam pakaian ni. Tetapi itu adalah pakaian agama mereka. Walaupun menutupi aurat, tak boleh. Macam sister dalam agama Kristian, kita nak pakai juga sama, dan bila orang tengok ni agama ni menyebabkan tasyabuh, kata Nabi tak dibenarkan. Itu hukumnya haram walaupun menutupi aurat. Dan yang terakhir, terdedah aurat juga dalam kategori yang disebutkan sebagai haram. Maka empat hukum ini ada wajib, ada sunnah, ada makruh dan haram. Mana yang kita kena buat? Dua ni je, wajib dan sunnah. Betul. Jadi wajib kita kena buat untuk melayakkan solat kita diterima. Sunnah ni untuk mendapat pahala yang lebih. Adapun makruh dan haram, kalau boleh tinggalkan walaupun makruh, tidak dapat apa-apa, maknanya tidak ni cuma tidak dapat pahala tambahan. Jadi kita buatlah wajib dan sunnah dalam pakaian kita nak solat. Okey, jadi kepada ibu-ibu dan ayah-ayah, ambil gambar ini, boleh kongsikan di ruangan Facebook supaya ramai lagi tahu apakah itu wajib, sunnah, makruh dan haram dalam pakaian ketika solat. Saya suka dengan satu soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita Abdul Karim Sufian. Jom kita lihat kepada soalannya. Assalamualaikum Ustaz Dr. HD, Da'i dan semua warga kerja. Waalaikumsalam. Adakah dibolehkan seorang perempuan bersolat hanya mengenakan tudung labuh tapi menampakkan kedua belah jari tangan? Mohon pencerahan dari Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah sebutkan ciri pakaian wanita di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya mereka memakai pakaian yang menutupi keseluruhan tubuh badan. Dan ciri dia bagaimana? Senang je. Bagaimana dia solat dan begitu juga dia keluar. Masya-Allah. Maknanya kalau dia keluar tanpa bawa telekung, dia dah boleh solat dah. Hari ni kita tak bawa telekung, mengelupur gitu. Habislah, aku tak sah dah, solat aku tak terima. Kemudian maknanya something wrong pakaian yang kita keluar tu. Betul. Sebab apa? Sebab bila kita keluar, kalau kita tengok di negara-negara Arab, mereka masuk masjid tak pakai telekung, solat terus. Bererti telekung tu bukanlah kita kata tak baik, bagus sebab dia menjaga lebih rapat, lebih rapi lagi. Maknanya macam orang lelaki lah. Kalau orang lelaki nak solat, tukar kain pelikat. Walaupun tak perlu tukar. Begitu juga wanita bila masuk, dia pakai telekung, dia bau dia rasa selesa, bau confident. Jadi itu tidak jadi masalah. Tetapi asal kaedah itu, kalau kita nak keluar rumah, pakaian keluar rumah tu mestilah pakaian yang boleh membawa kepada solat. Jadi soalan seperti Encik Abdul Karim ni, dia pakai tudung labuh tapi nampak jari. Maka kita dah sebut tadi, dia kena menutupi keseluruhan tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Maknanya jari ni tidak jadi masalah. No problem.
Kan ada orang kata ustaz saya nak ni kena tak. Dia sehingga di penggelangan tangan. Itu aurat bagi wanita, jadi hukumnya tidak jadi masalah. Yang penting bila dia solat dia boleh mendedahkan muka dan tapak tangan dia. Okey, baik. Kita nak bertasbih seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Dr. HD, membicarakan topik berkaitan pakaian ketika solat. Kita nak teruskan dengan soalan dari Mak Eton. Assalamualaikum Ustaz Dr. HD bersama Da'i Hakim yang disayangi. Waalaikumsalam Mak Eton. Soalan saya, adakah dibolehkan sekiranya saya solat menggunakan pakaian yang dipakai selepas melakukan aktiviti harian seperti mengemas rumah, memasak dan lain-lain? Dan antara contoh lain Ustaz, macam selalunya anak kita tidur, bangun-bangun ambil uduk terus solat. Adakah pakaian solat ataupun ketika tidur dibenarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Mak Eton, kepada Da'i Hakim, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Bila kita sebut tentang pakaian ini, kita dah mengetahui bahawa hukumnya iaitu wajib kita menutupi aurat dan terhindar daripada najis. Betul. Baik. Najis ini pula kategorinya ada dua. Satu, najis yang disebut sebagai najis hukmi, najis hukum, dan najis yang satu, najis yang zahiri, yang kita nampak, maknawi. Maknanya yang kita nampak, yang kita lihat, yang kita tengok dengan mata kepala. Dan ada satu lagi najis yang disebut hukmi tadi, najis yang dia dah tak ada dah tanda-tanda, dia ada kesan saja. Jadi ulama membahaskan tentang kedua-dua sifat najis ini. Kalau sekiranya kita nampak, sebelum saya nak pergi kepada Mak Eton ni supaya kita faham tentang najis ini. Sebab ramai yang ingat, Ustaz, najis tu ke pakaian kalau kita bangun-bangun daripada tidur tu najis tak? Itu orang biasa tanya. Betul. Kalau sekiranya kita nampak ni maknanya minta maaf dia tidur, tiba-tiba dia termimpi dia pergi ke tandas, buang air kecil, minta maaf saya sebut. Okey. Bangun-bangun basah. Jadi bila basah tu dia baru hancing. Kita najis yang kita nampak. Betul. Maknanya kena sucikan pakaian. Tetapi mungkin pakaian tu dah terkena najis sehingga menyebabkan najis tu dah tak ada bau, rasa dan warna. Tetapi kita tahu dia ada kesan najis kat situ yang kita pun tak tahu di mana. Maka ulama kata itu pun kena bersihkan. Maknanya kita lalukan air yang kita agak-agak, kemudian kita boleh bawa pakaian itu dalam keadaan kita solat. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, bila kita sebut tentang soalan Mak Eton dan soalan Da'i Hakim mengenai kalau pakaian kita dah masak, lepas tu ada bau pula, bau sambal petai pula, masak sambal petai ni lekat sambal teriak pula. Sambal teriak. Contoh. Jadi pakaian ni kita pakai. Adakah boleh? Maka kita dah sebutkan tadi, dibenarkan. Tapi kita kena lihat, sekiranya pakaian itu boleh kita ganti yang tidak menyukarkan kita, sebab kita nak berjumpa yang Maha Esa, yang Maha Agung ni, maka itu lebih baik. Kalau kita dapat bersihkan badan kita. Kadang ada orang perempuan kata, Ustaz leceh lah Ustaz, saya nak kemas, kejap lagi nak semayang, tu nak sambung lagi, mandi, lepas tu nak mandi lagi. Dia begini, dalam satu kaedah, makin banyak kita buat amalan itu, makin banyak pahala dia. Ma'aksara fi'lan, aksara fadlan. Makin banyak ni kaedah, makin banyak kita susah dalam ibadat itu, maka makin tinggi darjat dia. Masya-Allah. Makin kita, orang kadang-kadang nak pergi masjid dalam keadaan sejuk, dalam keadaan sabar dengan kesejukan itu, nak berwuduk, nak bangun pagi, tinggi darjat dia. Masya-Allah. Jadi kita kena ingat benda tu. Memanglah payah kita bagi, tapi adakah perlu kita tukar pakaian? Maka jawapannya tidak. Sebab pakaian yang kita masak tu bukanlah barang yang najis. Kemudian kita mengemah rumah, sekiranya ada mungkin terkena najis yang kita nampak, maka waktu itulah kita bersihkan tempat yang terkena najis saja. Begitu juga yang ditanya oleh Da'i Hakim, kalau anak tu bangun daripada tidur ataupun kita bangun daripada tidur, pakaian tidur ni, kemudian kita wuduk, kita solat dengan pakaian yang kita tidur, adakah hukumnya haram? Tidak. Melainkan kalau sekiranya kita nampak najis. Dalam satu kaedah fiqh senang je. Kita ingat begini, al-aslu fil asya' ibah.
sesuatu hukum itu dikira sebagai dibenarkan. Hatta tatahaqqaq najasah, sehingga kita yakin ataupun kita pasti ada najis padanya. Sebab itulah abang-abang yang pergi ke tandas, bila dia pergi tandas, dia kata seluar dia kotor, dia tanya saya hukum, "Ustaz, apa hukum saya pakai pakaian yang saya pergi ke tandas?" Saya tanya dia, "Pergi tandas tu untuk apa?" Dia kata, "Yalah Ustaz, qada hajat." Baik, qada hajat, jadi apa yang menyebabkan kamu rasa was-was? "Yalah Ustaz, mungkin terpercik dan sebagainya." Jadi saya tanya, "Nampak ataupun tidak nampak?" Dia kata, "Tak nampak." Jadi anggap ia sebagai bersih. Melainkan kalau kita nampak buang air kecil kena kat batu, mercik. Kita nampak basuh di tempat itu sajalah. Bukan basuh seluar semua. Basuh tempat tu, hilang bau, warna dan rasa. Jadi selesai dan kita boleh solat seperti biasa. Sebab tu kaedahnya, asal pakaian itu suci, maka sucilah ia, melainkan sekiranya terdapat padanya najis, barulah dikira sebagai najis. Ini soalan kepada Mak Eton dan kepada soalan Da'i Hakim tadi. Okey Ustaz, kita nak teruskan dengan praktikal pakaian ketika solat. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ada beberapa praktikal yang kita nak tunjukkan. Kadang-kadang, ini anak-anak muda, tolong pastikan ibu-ibu, ayah-ayah kat rumah, pastikan anak, kadang dia dah tutup aurat ni, tapi dia pakai seluar bawah. Allah. Biasa tak? Saya biasa, minta maaf saya sebut. Kadang saya biasa pergi ke yalah mall, ustaz pun pergi mall juga. Bukan pergi masjid je. Pergi mall. Ada surau. Bila surau kadang kita solat. Bila kita solat, kan sebelah kita kadang ada anak muda, semua bagus, mereka ni bagus. Beratur, nak ambil air solat, kemudian semayang semua, alhamdulillah. Jaga solat. Cuma mungkin tak perasan. Ataupun mungkin terlepas pandang. Dia pakai seluar, tapi seluar dia tu tak di bawah paras pusatnya. Faham? Kemudian bila dia rukuk, minta maaf saya nak tunjuk rukuk sikit. Bila dia rukuk, kan? Bila dia rukuk tu baju tu terangkat. Bila terangkat nampak alur. Allahu akbar. Nampak alur. Itu baru rukuk, belum sujud lagi. Sujud ni subhanallah. Jadi minta maaf sebut, dan inilah yang berlaku bagaimana solatnya. Solatnya tidak sah. Betul. Sebab mendedahkan aurat. Itu bagi kategori lelaki. Jadi sebab tu kalau dia rasa seluar dia londek, dia tinggikan seluar dia. Ketatkan bawa je tu pegang. Kata rukuk pegang. Tak apa, tak ada masalah. Betul. Sebab meletakkan tangan di sini semua adalah hukumnya sunnah. Jadi kalau kita rasa seluar kita londek tu, kita pegang. Pegang kan? Pegang yang elok. Janganlah kerana kita nak buat sunnah akhirnya batal. Allah. Disebabkan nampak aurat di belakang itu. Itu yang pertama bagi lelaki. Bagi wanita pula. Orang wanita ni ada dua benda yang ustaz nak sentuh. Satu di bawah dagu ni. Okey. Ni ramai wanita tanya ni, ustaz, yang ni ustaz, adakah dikira sebagai aurat ataupun tidak? Sebab bila kita sebut dia sebagai aurat, maka kita kena tutup dalam solat ni dagu ni. Kan? Tak nampak ustaz dia janggut. Kalau da'i ni nampak sikit kot. Jelas sikit, nampak jelas janggut dia pendek kan. Jadi ulama membahaskan. Pertamanya kita kena tahu tang mana. Tang mana muka. Sebab kalau kita tahu keadaan muka, maka kita kena basuh wuduk kita dan kita kena sempurnakannya juga. Ulama berbeza pandangan. Ni dagu ni ulama berbeza pandangan. Ulama kata dagu ni di mana tahap dia? Adakah tahapnya di hujung kita punya di sini? Di hujung dagu sini. Maka kalau orang yang menganggap di bawah ini adalah leher, di bawah ni adalah leher, maka dia tidak perlu basuh dalam keadaan dia berwuduk. Sebab dia anggap ni leher. Jadi leher tak termasuk dalam anggota wuduk. Fausilu hujuhakum, basuh muka. Maka basuh muka, dia anggap sini. Sebab tu ada orang wanita kadang dia pakai sampai sini. Dia tutup. Tetapi ada ulama yang menyatakan bahawa dia termasuk ni adalah kategori dagu. Cuba ibu-ibu pegang dagu ni, ada tak rasa tulang? Ada rasa tulang. Maknanya tulang tu masih dikategorikan dagu. Jadi kalau dagu, kadang-kadang kalau kita picit sini pun dagu. Maknanya kalau kita ambil air solat, kalau kita kategorikan ini sebagai masih lagi dalam muka, maka dia kena kita ratakan air. Masukkan air bawah sedikit. Jadi barulah sempurna. Jadi ulama berbeza pandangan, adakah di sini dagu ataupun leher. Kalau kita anggap dia sebagai dagu, maka dia boleh dibuka.
Baik. Tapi kalau dia dianggap sebagai leher, ni boleh tengok dalam kitab-kitab mazhab ataupun dalam majlis mufti para alim ulama di Malaysia ni pun dah disebut, kalau dianggap sebagai leher, maka dia perlu ditutup. Sebab leher kalau dibuka maka hukumnya tak dibenarkan. Baik, sedikit saja lagi. Itu yang pertama bagi dagu. Wanita. Kalau wanita yang terbuka rambutnya, semayang-semayang ni, contohnya orang pijak telekung. Allah Akbar. Tu marah benar tu. Sengit telekung. Auni tak point. Lari. Tak center dia kata. Dia tadi sebelum tu dah tengok center semua. Setengah jam buat tau. Nak menghadap Allah ni. Kena kawan sebelah tu pijak, lari center dia. Allah. Jadi mak lampir tu. Okay. Macam mana kita nak buat? Dia boleh betulkan dengan cepat. Ustaz, 3 kali pergerakan. 3 kali pergerakan itu adalah pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i. Ulama membahaskan selagi mana pergerakan itu tidak terlalu banyak, tidak 3 kali dalam mazhab Syafi'i, tidak 3 kali berturut-turut, maka dia tidak membatalkan solat. Tetapi dalam isu aurat ini, menutup aurat itu lebih besar. Betul. Sebab dalilnya lebih jelas. Maka menutup aurat dengan segera itu perlu dilakukan dengan kadar yang segera. Sekiranya ternampak dia punya aurat, masukkan sahaja dia punya rambut biar nampak elok, biar nampak kemas supaya tidak ada rambut-rambut yang terkeluar. Kalau tidak, pakaian solat itu tadi yang tidak menutupi aurat, maka hukumnya batal sekiranya dia mendedahkan aurat itu dengan sengaja. Maknanya dah buka, dia tutup elok-elok. Kalau dah tertarik, tutup elok-elok dengan cepat. Menggunakan 2 belah tangan ataupun sebelah tangan tidak jadi masalah, kerana menutup yang aurat dengan segera itu boleh menyelamatkan daripada solatnya batal. Baik. Tapi kalau dia biar, tak apalah Ustaz, biarlah. Kan reda je lah. Allah pun faham. Allah pun faham. Kita ni orang wanita. Jadi kalau begitu faham, kena buat semula. Betul. Sebab solatnya tidak sah kerana solat dalam keadaan mendedahkan aurat. Okey Ustaz, sekarang kita musim banjir di beberapa kawasan di negara kita. Ada satu soalan berkaitan banjir yang ditanyakan oleh Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi, Da'i Hakim dan warga kerja TV3, TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Bagaimana pula hukum solat dengan pakaian yang basah dengan air banjir dan berlumpur, terutama bagi sukarelawan banjir dan kadang-kadang tidak sempat hendak menukar pakaian untuk solat disebabkan oleh kekangan masa dan lain-lain perkara. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih pada Encik Muhammad Izzuddin atas soalan yang memang hari ini waqi' ataupun keadaan sekarang, memang inilah keadaan sahabat-sahabat sukarelawan ataupun mereka-mereka yang diuji oleh Allah mengenai tentang mangsa banjir. Semoga Allah merahmati, Allah menggantikan dengan lebih baik. Amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita dah sebut dah, pakaian ini sekiranya dia bercampur dengan tanah ataupun bercampur dengan benda yang bukan najis, maka dibenarkan. Sebab tu dalam hadis, kita tengok dalam hadis ketika mana malam Lailatul Qadar, sahabat ni dulu bila solat dibasahi dengan hujan. Masya-Allah. Sehingga basah dahi mereka yang mana hujan dicampur dengan tanah. Masya-Allah. Jadi adakah menyebabkan solat mereka Nabi suruh ulang? Tidak. Dan tak batal pun solat mereka. Jadi mereka solat dalam keadaan begitu. Disebut ghais. Ghais ni air campur dengan tanah. Disebut ghais. Jadi dalam bahasa Arab. Jadi kata para alim ulama, sekiranya kita membantu mangsa banjir ataupun kita adalah mangsa banjir sendiri, kita boleh ataupun tidak solat dalam keadaan pakaian itu yang kita pakai dalam keadaan pakaian kena basah, kemudian air banjir, kita tak tahu datang daripada mana. Baik, kita stick dengan kita tak tahu datang daripada mana. Betul. Bila tak tahu, kaedah dia sebut apa? Sesuatu itu tadi adalah suci, tahar, bersih, hatta tatahaqqaq najasah, sehingga kita yakin pasti datangnya najis. Betul. Datang tengok-tengok memang kita termasuk dalam, minta maaf, lubang jamban. Allah Contohlah, memang kena pakaian kita. Itu kita dah pastikan, waktu itulah baru kita menghukumi. Jadi sahabat-sahabat yang mungkin terkena air banjir ataupun tengah uruskan dalam keadaan lumpur, yalah kejap lagi nak tukar, kemudian nak ni, dia jadi susah. Maka waktu itu, keadaan itu adalah keadaan yang tak sama seperti yang kita bincangkan di whiteboard. Betul. Maka dia boleh kita pakai dengan pakaian yang kita sedang pakai walaupun terkena air banjir,
selagi mana ia tidak nampak najis padanya dan tidak ada kesan-kesan yang menyebabkan boleh pakaian kita tu tidak sah. Okey. Hukumnya dibenarkan. Okey, baik. Jadi kalau pakai baju basah, no problem. Tapi kalau tak pakai baju, big problem. Baik, kita nak bertahmid seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita telah berjaya mengumpulkan dana untuk cerucuk. Dan sekarang ini ramai yang bertanya, apa lagi yang boleh mereka menyumbang? Ayo sama-sama kita membuka peluang bagi menyumbang membina sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dengan satu kaki RM350 dengan keluasan 72,000 kaki persegi. Ayo sama-sama kita membuat saham akhirat kita di sana nanti. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baiklah Ustaz, saya dimaklumkan Ustaz dalam proses pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Boleh Ustaz kongsikan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Da'i Hakim, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, para penyumbang, dermawan, hartawan yang mempunyai jiwa yang ingin menyumbang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh, inilah projek yang kita nak membangunkan sebuah projek ummah. Ini bukan projek pertubuhan Al-Bayan. Ini adalah projek ummah yang mana kita nak melahirkan da'i mu'alaf supaya keluarnya para da'i, mereka yang boleh keluar berdakwah di jalan Allah dengan kepelbagaian bahasa, kepelbagaian bangsa, supaya kita nampak sinar Islam. Inilah yang seperti mana yang disebutkan oleh Nabi, dan inilah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, sebutlah tiada tuhan yang disembah melainkan Allah, wa antum tuflihu, kamu pasti akan berjaya. Dan inilah kalimah yang kita nak mati dengannya esok-esok bila kita dalam keadaan sakaratul maut. Kalimah yang kita cari adalah kalimah la ilaha illallah. Sekiranya hari ini kita melahirkan, kita menyelamatkan manusia daripada terjerumus dalam kencah neraka Allah, dengan kalimah ini dapat menyelamatkan mereka. Betul. Sahabat-sahabat kita yang masih lagi belum menemui hidayah Allah, maka inilah usaha kita. Kita ingin membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Alhamdulillah. Kita telah berjumpa dengan Kerajaan Negeri Melaka, dan hari ini kejap lagi Ustaz akan berjumpa dengan Ketua Menteri Melaka. Kejap lagi dalam pukul 11 insya-Allah di Melaka. Kita berjumpa pula kejap lagi juga dengan Jabatan Agama Islam Melaka. Pengarah dia sendiri petang 2.30 temu janji. Dan kita juga telah berjumpa dengan Fadilah Sahibus Samahah Datuk Mufti. Kita berjumpa, kita ambil pandangan dia, kita jumpa dengan Majlis Agama Islam Melaka. Dapat orang kata kutipan untuk dibenarkan membuat kutipan. Dan kita juga, bangunan yang kita buat ni, kita masuk dalam Majlis Pembandaran Alor Gajah. Minta di sana ada 16 jabatan lebih yang mana mereka akan tengok, mereka akan teliti daripada struktur bangunan, kerana kita nak kelulusan itu. Dan kita juga sedang usaha dengan LHDN dengan izinnya, insya-Allah. Semoga pada bulan ini dipermudahkan kita dapat kebenaran untuk tolak cukai. InsyaAllah kita sedang usahakan. Jadi semua ini kita buat adalah untuk melahirkan da'i mu'alaf. Betul. Jadi kalau kita tak sumbang, kalau kita hari ini tak usaha untuk nak buat sesuatu di jalan Allah, maka bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah? Ini antara tanda-tanda kita sebagai seorang Muslim, kita nak disebarkan kalimah la ilaha illallah ini. Jadi ayo sama-sama. Baru-baru ni ramai yang tanya, Ustaz, kami nak tiang. Memanglah cerucuk ni kita dah habis, tetapi yang kita ada adalah bangunan ni yang kita tidak akan robohkan. Allah. Sebab kita akan bangunan ni dengan izinnya, dengan izin Allah, kita dah masuk submit plan, kita minta kebenaran merancang dan sebagainya, semua strukturnya dinilai, ditengok, dan insya-Allah kita memerlukan 72,000 kaki persegi. Dengan satu kaki persegi adalah bernilai RM350. Boleh kumpul dengan adik-beradik, betul, jiran, tetangga,
kawan-kawan, sahabat-sahabat kita sendiri, Ustaz, saya nak 3 kaki. Masya-Allah. Jadi insya-Allah setiap bangunan tu yang kita akan bina itu semua ganjaran, semuanya pahala. Bayangkan kalau kita duduk di sana, esok orang akan lahir sebagai dai muallaf, mereka akan keluar berdakwah di jalan Allah, mereka akan solat, mereka akan belajar Al-Quran, hafal Al-Quran. Jadi insya-Allah setiap itu akan menjadi penyaksian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh sama-sama bila nak sumbang, ingatlah Pertubuhan Akademi Al-Bayan setiap pagi hari Jumaat nanti, bila-bila kita nak sumbang, jom sama-sama menyumbang. Saya mengajak tuan-tuan, insya-Allah kita buat kerja ini bersama. Ini adalah projek ummah, sebar-sebarkan, insya-Allah pada hujung tahun 2025 kita boleh solat di dalamnya, insya-Allah. Insya-Allah di sinilah 3 budaya disatukan dengan izin Allah, menyembah Allah yang Maha Esa. Ada budaya Cina, budaya India dan budaya Melayu, mengambil masa dalam kita punya, mengambil waktu kita punya keadaan di Malaysia ini. Jadi kita juga buka untuk membeli sambil menderma sambal teriak. Ni yang sedap memang dah teriak, orang dah habis stok. Memang limited edition. Jadi insya-Allah kita akan perbarui. Boleh tinggalkan di ruang komen, boleh juga telefon nombor yang tertera. Insya-Allah membeli sambil menderma. Semoga Allah memberikan sebaik-baik ganjaran pahala di sisinya, insya-Allah. Ayo sama-sama menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan dengan tagline satu agama pelbagai bangsa. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berkati dan meredai. Satu agama pelbagai bangsa. Hebat kompleksnya akan dibangunkan oleh Al-Bayan itu. Baik, kita nak teruskan Doktor dengan soalan pagi ni. Datang dari Hana Wan Cik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bolehkah memakai pakaian ketika solat yang mempunyai logo haiwan dan bentuk yang mencurigakan, yang boleh mendatangkan tidak khusyuk ketika solat berjemaah? Yang kedua, bagaimanakah dengan jahitan telekung yang berenda berbentuk salib? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih kepada Puan Hana. 2 soalan yang sangat penting. Yang pertama, pakaian yang mempunyai logo haiwan dan apa-apa saja bentuk yang boleh menyebabkan solat kita tidak khusyuk. Ada satu hadis Nabi SAW, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, kuntu anzuru ila alamiha wa ana fi salah fa akhafu an taftinani. Kata Nabi SAW, aku melihat kepada satu gambar sedang aku dalam keadaan solat. Maka aku bimbang ia menimbulkan fitnah kepadaku, iaitu boleh melalaikan aku. Maka Nabi suruh keluarkan. Dan pakaian, ada satu hadis dalam Bukhari juga, Nabi suruh keluarkan. Nabi suruh bagi pakaian ini kepada orang lain. Sebab apa? Sebab melalaikan. Apa saja yang boleh menyebabkan kita lalai, elakkan. Sebab itu kalau kita pergi tadi, kategori tadi adalah kategori makruh hukumnya. Bukan haram, makruh hukumnya. Sebab tu elakkan pakai pakaian yang ada bentuk gambar. Kadang-kadang anak kita, yelah, kita kena ajar. Kena belikan pakaian yang sesuai untuk dia, pakaian solat. Betul. Ni pakaian baju Doraemon. Bagus, alhamdulillah. Tetapi kalau boleh kita ajar juga satu step lagi mengenai ciri pakaian. Sebab apa baba kita kena pakai pakaian ni? Kita kan nak berjumpa dengan Allah. Mesti pakaian kita kemas. Jadi kita ajar anak kita walaupun anak kita masih belum faham. Ni bapak pun pakai Doraemon. Allahu Akbar. Patutlah. Patutlah kan. Jadi sebab sahabat yang dirahmati Allah, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua mengenai tentang telekom yang nampak ada salib. Betul. Kadang-kadang mata kita ni, kita ni semua bentuk T je kita nampak salib. Tidak. Kadang dulu orang kata jangan pakai yang ni sebab nampak bentuk T. Jangan pakai motor ni sebab nampak belakang tu ada T. Salib dan sebagainya. Selagi mana ia bukanlah menggambarkan perkara ataupun simbol agama yang diyakini. Macam kalau tadi pakaian bola contoh. Dan dia memang dah, kalau kita baca dia punya tu, memang itu adalah simbol keagamaan dia. Jadi itu dah keyakinan, maka waktu itu tidak dibenarkan. Tapi kalau pakaian tu contohnya telekung, nampak saja, jadi dia tidak jadi masalah. Cuma kalau boleh, kata para alim ulama, elakkan. Memanglah orang perempuan ni dia suka labuci. Tidak jadi masalah selagi mana dia tidaklah menandakan dengan yakin itu adalah simbol-simbol keutamaan. Okey, baik. Jadi ini kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Hai, saya Ika Fana. Saya memegang watak sebagai Azinda. Assalamualaikum, saya Alif Sata, memegang watak Ustaz Taha dalam filem seram Anak Perjanjian Syaitan 2 Di Pawagam berhampiran anda pada 4 Januari 2024. Macam mana nak dekatkan diri dengan Allah? Kebanyakan solat tahajud, solat tengah malam, sebab waktu tu cuma diri sendiri dan dia. Baju kurung pakaian asli turun-temurun bangsa Melayu. Pakaian solat ambil peduli, takut solat rugi selalu. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami hingga saat ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi bincangkan topik berkaitan pakaian ketika solat. Saya suka dengan satu soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita, Ramlah Yahaya. Jom kita tengok soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Mohon pencerahan dan pandangan sekiranya boleh saya membuat pertanyaan. Oh, cantik pertanyaan dia. Kebelakangan ini, ramai wanita yang menggunakan pelbagai bentuk telekung semasa menunaikan solat. Ada sebahagiannya telekung tersebut tidak menutupi bahagian punggung sehingga bila rukuk dan sujud tu menampakkan bentuk bahagian-bahagian tersebut dengan jelas. Apalagi mereka ketika itu solat mengenakan baju dan seluar atau jubah yang saiznya mengikut badan si pemakai. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Terima kasih kepada Ramlah atas soalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Puan Ramlah. Saya ingat pakaian nak luar je ikut bentuk. Orang perempuan ni solat pun dia ikut bentuk. Masya Allah. Maknanya betul-betul menjaga penampilan. Betul. Sebenarnya bila kita sebut tentang aurat ini, inilah yang disebutkan sebagai satu hadis Nabi SAW. Kita sebut sebagai umum, bukan saja solat sebenarnya. Mereka ni menutup pakaian, tetapi kasiat. Nabi sebut mereka ni, minta maaf saya sebut, bertelanjang. Allah. Kenapa? Kerana mereka ni berpakaian tetapi seperti tidak berpakaian, kata Nabi. Akhir zaman ni, akhir zaman. Jadi sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, mana yang kita nak? Kita nak orang kata kita cantik ataupun kita nak redha Allah? Maka pilihan di tangan kita. Sekiranya kita memilih untuk mencapai redha Allah, biarlah tidak cantik di mata manusia. Tetapi saya yakin bila Allah berikan sesuatu itu, pasti mata manusia pun akan nampak cantik. Sebab Allah tak akan memilih benda berbentuk yang orang akan nampak keji. Tidak. Sebab semua apa yang Allah pilih dalam syariat ni semuanya akan jadi cantik. Betul. Melainkan hatinya penuh maksiat. Orang yang hati penuh maksiatnya akan tengok orang dedahkan aurat, dia nampak cantik. Adapun hati orang yang beriman, hati yang betul-betul yang mendekatkan diri kepada Allah, dia akan nampak cantik. Kenapa? Kerana ciri-ciri solehah itu ada. Dan ciri-ciri orang yang lelaki soleh itu ada. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, dia bukan pada pandangan mata, tetapi pada pandangan hati. Allah. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada soalan Puan Ramlah, satu soalan yang baik. Bila kita sebut tentang solat, maka sudah pasti pakaian yang kita pakai itu seperti mana dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya, kata Nabi, la tuqbalus solah haidin illa bi khimarin. Tidak diterima solat seorang wanita dewasa, haidin itu iaitu telah masuk dalam peringkat haid, iaitu peringkat dewasa, melainkan pakaiannya menutupi badannya. Maknanya dia menutupi, kain itu menutupi keseluruhan badannya, kecuali muka dan tapak tangan seperti mana dalam mazhab Syafi'i. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekiranya dia pakai pakaian itu ketat, maka kita dah kategorikan ia sebagai hukumnya makruh. Tetapi dia boleh jadi haram ketika mana ada pada situ lelaki ajnabi yang solat. Contohnya dia pakai tu, pergi, telekung tu memang ketat, nampak. Maka seperti dia tak pakai pakaian. Ini yang disebutkan kasiat, ariyat. Iaitu mereka yang tidak berpakaian, bertelanjang.
walaupun pakaian tu nampak telekung. Sebab tu pemilihan telekung tu mesti bersesuaian. Kalau dia tu XXL, jangan pakai S. Contoh, kan? Pakailah ya longgar lagi. Mungkin ambil triple ke, yang ni ke. Jadi janganlah ikut bentuk. Sebab kita tak nak solat kita dalam kategori yang membuat. Sebab tu kalau kita lihat orang perempuan, sah dia di mana? Sah dia di belakang. Sebab nak jaga aurat tu tadi. Allah. Kalau orang perempuan sah di depan, oleh macam tak rukuk kita. Rukuk juga, rukuk. Sujud pun tak sujud betul. Jadi sebab tu orang perempuan duduk di belakang kerana dijaga auratnya. Bukan tu saja. Di Masjid Nabawi, siapa perasan ada babun nisa. Babun nisa ni pintu wanita. Dikhaskan ketika mana ada satu hari Nabi tengok ada wanita dengan lelaki ni dia keluar sama. Jadi Nabi khaskan ini babun nisa, pintu wanita. Dan orang wanita disunatkan untuk keluar dahulu sebelum daripada lelaki. Ini antara adab-adab, apatah lagi dalam keadaan kita nak mengerjakan solat, pakaian kita mestilah menutupi dan mengikuti ciri-ciri. Dan bukan saja dalam solat sebenarnya, bagaimana kita keluar pakaian kita, begitu juga kita boleh solat. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah, cuba try tanya isteri, awak berani tak solat dengan pakaian begini? Abang, tak sah lah bang. Tak sah, tak boleh keluar rumah. Sebab pakaian itu pun tak sah. Tapi kalau dia kata, boleh bang, pakaian ni dah menepati untuk nak solat, lulus. Allah. Maka tidak jadi masalah. Stocking dia pakai, hand sock dia pakai, mana dia jaga aurat, sudah cukup. Kalau perempuan menutup aurat, orang lelaki takut nak mengorat. Bila pandang rasa nak bertaubat, barulah senang kerja malaikat. Kita nak beralih ke soalan seterusnya. Nurul Huda Tajuddin menarik untuk kita ketengahkan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Kita sedia maklum, wanita memakai telekung ketika melakukan solat. Bolehkah mereka hanya menggunakan telekung untuk melakukan solat tanpa memakai pakaian lain di dalamnya? Mohon pandangan Ustaz tentang perkara ini. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Nurul Huda atas soalan. Terima kasih pada Puan Nurul Huda. Subhanallah, soalan ni saya tak pernah jumpa lelaki yang bertanya. Sebab lelaki pun minta maaf kadang-kadang tak pakai juga. Allahuakbar. Jadi tak pernah lelaki tanya, Ustaz, kalau hukumnya tak memakai apa-apa di dalam. Pakai kain tapi tak pakai apa-apa. Minta maaf saya sebut. Tapi tak pernah soalan ni saya jumpa lelaki. Wanita rajin tanya. Baik, hukumnya tidak jadi masalah. Sebab saya faham, bila saya kadang-kadang dulu hari tu, waktu orang tanya, saya tak faham kenapa dia kata kalau tak pakai, menyebabkan dia rasa macam tak selesa solat tu, mungkin tak sah. Saya kata sebab apa? Rupanya dia takut pergerakan 3 kali berturut-turut. Faham? Jadi faham-faham sendirilah. Dia kata takut pakai, yalah, badan dia bergerak 3 kali, ada part-part yang bergerak 3 kali. Jadi sebenarnya itu tak termasuk. Itu bukan pergerakan yang dibuat. Faham? Jadi pergerakan yang bukan dibuat daripada kita tidak termasuk. Jadi kata para alim ulama, tidak jadi masalah sekiranya tidak memakai apa-apa pun. Yang penting menutupi aurat, cukup. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Maka jangan susah hati. Kalau sekiranya kita rasa tak selesa, maka waktu tu ketidakselesaan itu boleh kita pakai. Atas faktor tak selesa. Tetapi atas faktor adakah ia menyebabkan solat kita tidak sah? Maka jawapannya tidak. Solat tetap sah walaupun tidak pakai pakaian yang ada dalam. Cuma dia pakai telekung sahaja, lepas-lepas mandi contohlah, dia pakai telekung solat. Adakah sah? Jawapannya sah. Yang penting menutupi aurat. Kalau dia nak pakai untuk keselesaan, itu lebih baik, lebih sempurna supaya aurat dia lebih terjaga. Kadang-kadang ialah telekung ni pun kadang-kadang ada part-part terselak dan sebagainya. Lebih baik kita cermat nak keluar tu, biarlah senonoh sikit pakai. Orang kalau tersingkap, contoh orang lelaki minta maaf kadang-kadang takut pengsan, Allah, jatuh tu dalam keadaan tak senonoh, nak susah nampak. Betul. Pula agrimble susah. Wallahualam. Jadi pakai pakaian tu biar selamat. Okey, baik. Jadi ketika mana kita nak solat, pastikan pakaian kita menutup aurat kerana itu adalah yang wajib. Baik, kita nak bertakbir seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami hingga saat ini. Bagi anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita sedang membicarakan topik berkaitan pakaian ketika solat bersama dengan Dr. HD. Baik, kita nak mengambil soalan dari Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah hukum solat pakai seluar pendek bawah lutut? Apabila duduk antara dua sujud, nampak sedikit bahagian bawah lutut. Bagi yang pakai kain pelekat, apabila berwuduk, terkadang kainnya diangkat sampai menampakkan peha. Adakah berdosa sebab peha kan aurat? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih kepada Muhammad Faizal atas soalan. Baik, Encik Muhammad Faizal, ada dua soalan. Yang pertama mengenai tentang lelaki lah yang pakai seluar pendek. Ni orang lelaki selalu pakai seluar pendek. Kemudian bila dia duduk tu, dia mulalah tarik. Dia tarik bagi nampak, jangan bagi nampak lutut. Baik. Kaedah ulama, sekiranya pandangan itu daripada bawah. Contoh kalau surau dulu, kalau kita duduk atas, lepas tu kayu tu kan kayu ada lubang-lubang jalan. Betul. Ramai kat budak-budak duduk skodeng tu imam. Jadi adakah terbatal solatnya? Kalau tengok daripada bawah, maka jawapannya tidak. Okey. Sebab pandangan tu daripada bawah. Ini disebutkan oleh para alim ulama dalam mazhab Syafi'i pun disebut. Dan begitu juga kalau lutut ini sekiranya dia dah menutupi, tetapi dia pada paras lutut itu, maka kata ulama sekiranya dia nampak, ialah kalau tutup ujung tu nampak daripada bawah, maka tidak termasuk. Tetapi kalau nampak lutut, maka dalam mazhab Syafi'i, walaupun ulama berbeza pandangan, adakah kadar lutut itu dikira ataupun di atas lutut, ataupun pada kadar lutut itu saja. Maka dalam mazhab Syafi'i pada kadar lutut, walaupun ada hadis ada sampai Nabi tersirat di atas sedikit. Allah. Jadi dalam hadis itu menyatakan dalam pandangan Allah, lutut ni masih tidak dikira. Ada disebutkan sebagai satu sandaran. Tetapi apa-apa pun dalam mazhab Syafi'i, kalau boleh lebih baik pakai pakaian yang kita yakin kalau kita duduk di antara dua sujud pun dia tidak jadi masalah. Kan di bawah, janganlah sampai kita, sebab tu kita sebut antara pakaian sunnah pakaian terbaik. Kalau kita nak jumpa hari ni YB, takkan kita nak pakai seluar paras lutut lah. Orang tak bagi masuk lah. Betul. Kan? Jadi kita kena pakai pakaian yang baik. Baik, yang kedua iaitu pakai kain pelekat. Ini jenis otai masih berbisa. Otai masih berbisa. Ni otai-otai kita. Kadang-kadang naik motor, punya otai ni dia selak kain tu sampai kadang nampak peha. Allah. Kan, sebab dia nak tunjuk peha dia masih berbisa lagi. Ada lagi orang kata muscle. Jadi sahabat-sahabat dia dah, itu dah terlampau lah. Kalau tadi lutut ini dah dia terlampau atas sangat, maka hukumnya haram kerana mendedahkan aurat. Maka sebab tu kadang-kadang jangan kata berwuduk. Kalau sekiranya dia berwuduk di rumah dia, kalau tak pakaian, tak apalah. Itu dalam keadaan dia tertutup. Tapi dekat kolah, siap dia ikat yang tengah tu nampak apa kan. Sebab apa? Saya tak nak bagi kain dia basah. Jadi bila nampak aurat tu, maka hukumnya berdosa dan haram. Allah. Orang yang tengok pula, orang yang tengok itu, kita dah mendedahkan aurat kita, haram lah. Kita mendedah dan berdosa sekiranya di hadapan orang. Tapi kalau dalam tandas, kita tak berpakaian, itu tidak jadi masalah. Tidaklah dikira sebagai dosa. Kalau kita keluar dengan orang nampak, yang tu yang tak dibenarkan. Baik. Sama ada berwuduk ke, naik motor, kadang-kadang duduk basuh kereta. Ni abang-abang basuh kereta pakai kain pelekat. Orang tegur je dilipat kain. Tegur je lipat kain. Sampai kain tu rupanya dah habis. Dia pendek lah. Tak sedar. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dia lipat. Sejuk macam ni. Rupanya dah tak ada kain lah. Allah Allah. Okey Ustaz, kita nak beralih ke soalan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Sepanjang masa pandemik COVID-19, pemakaian pelitup muka mask adalah sebahagian daripada pakaian solat di masjid dan surau. Soalan saya, adakah corak-corak yang tertera di pelitup muka mask juga harus diteliti sebelum mendirikan solat? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih juga atas soalan. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada asalnya sebelum pandemik ni ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang daripada menutup mulut. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya, maka tak dibenarkan. Tetapi apabila sampainya pandemik,
ada keadaan-keadaan yang sekarang ni pun mula COVID mula merebak dan sebagainya, maka kita disarankan untuk menutup, untuk menjaga. Maka pada ketika itu ada kemaslahatan yang perlu kita raikan. Maka tidak jadi masalah, telah dibahaskan oleh para alim ulama. Cuma soalan daripada Puan Intan ini, dia orang kata di luar daripada jangkaan kita. Ingat nak tanya pasal pakai tu? Bercorak. Allah. Kan? Ada kadang-kadang corak tengkorak. Betul. Corak gigi. Kan? Ingat senyum. Rupanya emas. Jadi adakah boleh seperti yang kita sebutkan tadi, pakaian yang bercorak ni bukanlah bererti tidak menyebabkan solat itu tidak sah. Sah, tetapi sekiranya dia menghilangkan fokus kita ataupun fokus orang lain, maka menyebabkan hukumnya makruh. Tapi kalau pakai itu, contohlah bercorak, kadang ada nama kita letak, jenama kita, tidak mengganggu dalam fokus solat kita, maka dibenarkan, tidak jadi masalah. Kalau boleh, elakkanlah daripada benda-benda yang boleh menghilangkan fokus, kekhusyukan. Sebab saya yakin kalau macam pakaian tadi, orang boleh baca daripada belakang. Betul. Takkanlah orang tengok solat tengok macam tu kan. Tak ada lagi lah. Orang solat fokus pada tempat sejadah, ataupun paling kurang dia tengok kain orang. Betul. Ataupun dia tengok belakang baju. Jadi kalau begitu tidak jadi masalah. Cuma kalau boleh, pilihlah corak-corak yang tidaklah menggambarkan perkara-perkara yang seperti orang fasik, orang yang melakukan dosa. Okey, kita nak beralih ke soalan berkaitan adab, ditanyakan oleh Johara Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah adab-adab dan cara berpakaian yang perlu dipatuhi oleh pengantin lelaki dan perempuan ketika ingin melakukan solat sunat di dalam masjid selepas majlis akad nikah? Yang kedua, Ustaz, bagaimana pula cara berpakaian bagi saudara mara pengantin yang ingin melakukan sembahyang tahiyatul masjid ketika berada dalam masjid? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada Puan Johara mengenai adab-adab cara berpakaian yang perlu dipatuhi bagi pengantin lelaki dan perempuan ketika ingin melakukan solat sunat di dalam masjid selepas majlis akad nikah. Yang pertamanya sudah pasti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam asarus sahabah disebutkan. Bagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dia menyatakan bagaimana mereka ini bila bernikah, mereka akan solat di dalam bilik. Kadang-kadang kita ni, ialah kita nak tunjuk terlalu Islamik ini, maknanya solat tu sampai orang kena ada cameraman, kena tengok solat dah orang kata dah habis nikah. Ada pula istilah membatalkan wudu. Kalau salamnya tak apa, ni sampai dah cium. Jadi kadang-kadang kita nak nampak Islamik tu. Jadi tak perlu Islamik pun, ikut Rasulullah Islamik terus. Betul. Tak perlu kita nak pergi cipta-cipta, nak pergi reka-reka satu benda yang ni. Sebenarnya kalau dalam asar ni boleh dilihat di dalam musnad Ibnu Abi Shaybah. Di dalam musnadnya disebutkan bahawa mereka ini bila habis berkahwin ini, mereka akan solat dalam bilik. Dia tidak ada ketentuan waktu tu. Ketentuan waktu tu tidak ada. Kadang-kadang kita ingat, adakah lepas kahwinnya terus solat? Nampak Islamik kan? Tidak. Dia lepas kahwin nak masuk malam tu bilik dan nak berjumpa dengan isteri, waktu itulah seperti mana kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya rasa kasih sayang serta kelembutan itu daripada Allah dan kebencian itu daripada syaitan. Dan kita doakan semoga bila datang kepada isteri itu yang baik-baik. Dia boleh jadi suami yang baik. Dan apa perangai-perangai suami atau isteri itu semoga Allah lindung. Kalau sekiranya nak solat juga, maka dia kena pastikan perkara-perkara tadi tidak dilakukanlah. Maksudnya pakaian tu menutupi aurat, tidak ketat. Lagi-lagi kalau ada ajnabi tengok pula pakaian tu ketat, maka hukumnya saya sebutkan tadi haram. Sebab nampak tubuh badan. Dan kebiasaannya dia pakaian pengantin ni dia sendat. Sendat, ketat, semua segala ni lah. Jadi dia kena hati-hati di sana.
Kemudian yang kedua, Ustaz, bagaimana pula cara berpakaian bagi saudara mara pengantin yang ingin melakukan sembahyang tahiyatul masjid ketika berada di dalam masjid? Dia sama saja. Nak buat apa solat, dia mesti menepati cara. Dan ini saya meraihkan, kalau kita angkat nikah dalam masjid, solatlah tahiyatul masjid. Menghormati. Ini kadang-kadang masuk keluar tak menghormati masjid itu. Masuk pula kaki kiri. Itu walaupun adab, walaupun ia sunnah, tetapi adab kita di dalam rumah Allah. Masuk kaki kanan, ada doanya, kemudian kita solat 2 rakaat, ambil keberkatan. Jaga pula, ni kadang-kadang duduk campur lelaki perempuan dah macam tidak ada adab, sedangkan itu adalah masjid Allah. Betul. Rumah Allah. Jadi bila kita orang masuk rumah kita ada adab, sudah pasti nak masuk rumah Allah pun ada adab. Jadi kalau mereka nak solat ini, sudah pasti menutupi aurat, kena hati-hati, kena jaga-jaga seperti mana kita asingkan, dan tak perlu buat solat jemaah. Solat jemaah tahiyatul masjid tak perlu. Masing-masing solat. Dah masuk solat depan lelaki, belakang wanita, di mana-mana bahagian tidak jadi masalah. Dan berkesempatan dengan ialah bulan ni nak cuti sekolah ni, ramailah yang nak bernikah, jadi kena perhati dan perhalusi setiap hukum hakam tu. Okey, baik. Jadi pastikan pakaian ketika solat kita pakaian yang menutup aurat. Alhamdulillah, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanya Ustaz. Kesimpulan doktor. Baik, terima kasih sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Saya daripada tadi fikir pantun macam Dai. Dia tak jumpa je kat pantun dia. Jadi saya serahkanlah nanti Dai Hakim buat pantun kalau ada. Mesti ada. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, apa-apa pun kesimpulannya, jadikanlah tahun 2024 ini adalah tahun kita mengikut peraturan Allah. Kalau umur kita yang lah lepas, dia bukanlah tahun baru kita rasa gembira dengan semangat baru, tapi kita kena ingat dosa-dosa yang lampau. Dosa-dosa yang telah lalu yang kita lakukan, adakah Allah mengampuni dosa kita? Jadi sama-sama kita usaha, kita taubat, kita perbaiki diri kita. Kita usaha yang terbaik antaranya adalah pakaian kita. Bukan saja pakaian dalam solat, pakaian di luar daripada solat. Ibu-ibu, ayah-ayah, tolong semak, tolong perhatikan anak-anak kita nak keluar rumah. Betul. Suami pun kena perhatikan, isteri pun kena perhatikan. Masing-masing ada tegur menegur. Semoga dengan kita menjaga pakaian kita, insya-Allah ia menyebabkan kita layak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Jemput doa penutup doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan padamu ya Allah. Amin. Berikanlah kepada kami kebaikan ya Allah. Sesungguhnya kebaikan itu hanya datang daripada Engkau ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon perlindungan daripada Engkau ya Allah. Sesungguhnya perlindungan itu hanya datang daripada Engkau. Amin. Ya Allah, kami mohon Engkau ampunkan dosa kami ya Allah. Amin. Sesungguhnya keampunan itu datang daripada Engkau, dan Engkau saja yang mampu mengampunkan segala dosa yang telah kami lakukan. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dunia dan juga akhirat. Amin. Permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Jadikan tahun ini tahun yang terbaik ya Allah. Matikanlah kami dalam kebaikan, matikanlah kami dalam kalimah la ilaha illallah, dan janganlah Kau matikan kami dalam kemudaratan dan dalam keadaan maksiat ya Allah. Amin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kata-kata kami kata-kata yang baik. Amin. Jadikanlah tubuh badan kami ya Allah sentiasa melakukan ibadah kepadamu. Amin. Jadikan hati kami penuh keikhlasan kerana-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Dr. HD yang sudi berkongsi dengan ilmu dengan kita pagi ini. Jangan lupa saksikan Tanyalah Ustaz bersama Ustaz Dr. HD setiap Selasa dengan topik yang menarik serta amalan secara praktikal. Dari Kulim hendak ke Yan, singgah RNR ramai manusia. Bab pakaian suatu kemestian supaya solat tak sia-sia. Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.